Ya Karim, ya. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. صور. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allim karasallahu sirrah. Husnul a'mali min nataji husnil ahwali wa husnul ahwali min at-tahqiq bil maqamil inzal. Situ. Artinya husnul a'mal, baik segala amal itu, daripada kejadian baik segala hal. Dulu dikata innama kana zuhdu afdal a'mal, bahawasanya zuhud itu seafdal a'mal. Sebab apa? Li'anna la husnul a'mal, kerana bahawasanya elok amal tu allati hiya zuhdu, ialah contoh di sifat zuhud. Wa ma yanshu anhu, wa ma yang barang terjadi daripada dia, minal furuq, minal faragil qalbi, daripada selesai dan kosongnya qalbi, yang mewajibkan tiap-tiap amal yang saleh. Dan bila hati dia selesai daripada gantungan makhluk, maka dia akan membawa kepada amal itu jadi amal yang saleh. Jadi husnul a'mal itu dia panggil nata'ij husnul ahwal, ialah natijah daripada elok segala ahwal. Apa dia ahwal? Ialah a'malul batin al-mujibah, yang mewajibkan lizuhdi wal ma'rifah wal mahabbah. Di balik segala amal adalah kejadian, di balik segala hal. Hal mana? Hal yang batin, daripada mahabbah wal ma'rifah wal zuhdi. Dan baik segala hal pula, iaitu ma'rifah wal mahabbah wal yakin. Iaitu daripada bersungguh-sungguh dalam makam yang turun daripada Ta'ala. Iaitu dipanggil husnul ahwal minal ma'rifah wal mahabbah wa ma yansha'u anhuma. Ia minat tahaqquq bil makamil inzal, pada makam yang turun daripada Ta'ala, iaitu maqamatul inzal al-mustafadu minal tatanazzulat waridat, mana warid yang sampai dari atas hati insan tadi, daripada ma'anil asma wa sifat, ya. Jadi fa bi qadri tanazzulat minar rabb takunu tawajjuhat minal abd, dengan kadar mana tanazzul daripada Allah Ta'ala, begitulah tawajjuh daripada hamba. Faham? Mana kadar mana pancaran nur daripada Allah Ta'ala itu kepada hamba, daripada awsaf sifat dia, asma' dan sebagainya,
kadar itulah power dalaman seseorang tadi mengerjakan ibadat. Mana kalau dia punya apa, warid dia lagi tinggi, ya, warid ada warid al-iqbal, ada warid al-wisal, itu paling tinggi sekali. Kalau warid peringkat awal dipanggil warid al-intibah, warid peringkat kesedaran, daripada dia lalai terus pum tuan cempak dalam kalbi dia. Satu dipanggil tahakkuk bil maqamil inzal, yang turun daripada waridah, warid dan turun tadi. Maka dia sedar, lepas sedar dia melakukan ibadat tapi belum berapa tepat menghadap tawajuh, maka datang warid yang kedua pula, tuan bagi lagi supaya hati dia pada silkut tawajuh dia berlaku, iaitulah waridul iqbal, dia mula menghadap Allah Ta'ala. Lepas daripada itu baru pergi pada tiga, waridul wisal, barulah warid usul ilallah. Awrada alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar wa yuharrik min rikil asar. Tuan datangkan warid untuk melepaskan kalbi dia daripada dipegang oleh makhluk. Kalbi daripada sini berhadap makhluk, kalau tuan tempat warid, pum dia gentak habis terus, hilang, tak ada makhluk di kalbi dia, berlazat ia dengan Tuhan. Itu warid-warid yang sampai berbagai-bagai. Dan warid sampai bila ada istiqamah dalam wirid. Man laisa lahu wirdun falaisa lahu warid. Siapa tidak ada wirid, dia tak ada warid. Ya. Ini adatan pada adat. Kalau tuan nak bagi, itu soal lain. Sebab al-qaedah aghlabiyatun, tu kaedah. Bila kaedah ni dia buat yang aghlab, pada ghalibnya, tu dia buat. Bila ada warid, pada wirid akan sampai warid, tu kaedah ni. Lepas tu suruh kita pun mengekali akan wirid-wirid yang telah disusun oleh para masyayikh, dan adab-adab yang telah ditetapkan oleh para masyayikh, supaya kita sentiasa berada dalam pandangan mereka itu dan mendapat akan tawajuh kalbi mereka kepada kalbi kita. Ya, sebab majlis tawajuh, majlis apa kena pergi. Kadang-kadang ni ambil zikir, waktu tawajuh tak datang, itu tak datang. Itu yang salah. Ya, sebab apa? Bala besar bila kalbi kita tak merasa lazat benda tu. Itu bala tadi. Dia rasa macam tak ada apa je. Tak ada apa tu tanda hati dia banyak kotor ni. Pasal benda dalam tu cukup banyak futuhat, cukup banyak makna waridat dalam tadi tu. Masyai-masyai sampai kita pula kata tak ada apa pun. Tu nandakan hati dia buta macam. Ya. Patut jaga. Kalau benda dia susun, bukan kita susun, para awliya susun benda tu. Habis. Ya, ni kerana bahawasanya baik segala amal, apa amal dikendaki ni hal tu ialah zuhud. Ini amal batin. Dan barang yang jadi daripada mana tu selesai qalbi dia. Barang tu jadi daripada min faragil qalbil al-mujibi likulli amalin salih. Mana amal jadi bila mana? Bila selesai hati yang mewajibkan bagi dia amal yang salih. Bagaimana kalau hati dia tidak selesai daripada tambatan makhluk, tambatan dunia, dia tak boleh buat amal kan? Ya, dia akan dibodohkan oleh nafsu. Ada je hal ni. Tak ada anak gini-gini. Dia mulalah dia buat ingat keling pun tak baik. Lagi teruk pada keling tu. Dia punya pusing. Ya, orang lain boleh buat amal, dia tak boleh buat amal pasal apa? Orang lain susah, ada orang lebih susah pada kita. Ya, maknanya apa? Itu sengaja mereka dah apa tu? Ya, tak ada faragul qalbi, itu penting tu. Ya, sebab kita minta adalah Allahumma farriq qalbak. Ya Allahumma farriq qalbak minal aghyar. Ya Allah, kosongkan hatiku daripada aghyar. Baru dia boleh nampak dia masuk jalan. Allah Ta'ala tidak zalim. Dia tak menyuruh kita benda yang kita tak boleh buat. Semua dia suruh tu boleh buat. Cuma kita menzalimi diri kita, sebab kita benamkan diri kita dalam nafsu kemalasan, daripada nafsu kelalaian. Ya, itu punca dia. Sehingga hati kita menjadi keras. Dah keras tu yang payah nak buat ibadat. Ya. Hingga selesai yang mewajibkan bagi tiap-tiap amal yang saleh daripada kejadian baik segala hal. Apa hal? Iaitu segala amal yang batin, yang mewajibkan bagi zuhdin, ma'rifah, mahabbah. Dia akan bawa kepada sifat zuhud hati tadi, dan sifat makrifat sebenar, dan mahabbah dengan Allah Ta'ala. Semua amalan batin. Dan baik segala hal itu, iaitu makrifatnya dan mahabbahnya dan yakinnya, dan barang yang jadi daripadanya, daripada i'tikadnya dan perangai, daripada apa? Tahqiq, mana mantap dalam segala maqamil inzal. Ya, daripada makam yang turun, inzal.
Iaitulah daripada yang beroleh faedah daripada yang turun, yang datang atas hati. Dipanggil apa? Warid. Ya. Bila warid tu tuan cempak ke dalam kalbi insan, dia jatuh daripada mana warid? Daripada makna asma, daripada ma'anil asma. Asma Tuhan tu yang mana tuan-tuan jalikan dalam kalbi dia, berbagai-bagai bentuk. Ya. Dan sifat, ya, tajalli sifat. Ya, kalau asma dulu dia sebut kan dalam durna episode. Kalau sifat kata la, kalau isim dia panggil la qadir. Ya. Tidak ada yang berkuasa wala murid melainkan dia je. Kalau sifat la qudrata wala iradah, la ilmah, tidak mengetahui melainkan dia. Itu ma'anil asma yang tuan jumpa dalam batin hati. Dia pergi pada tauhid asma dan tauhid sifat. Maka dengan sekadar yang turun, sekadar mana warid yang turun tu, kuat dia, cahaya dia, terang dia, ya, dalam daripada Tuhan adalah tawajuh daripada hamba. Maknanya tawajuh hamba tu terkesan daripada apa? Kurnia Allah Ta'ala warid dalam kalbi dia. Ya, bila kalbi dia cantik menghadap tawajuh, maka itu hasil daripada mana tawajuh tadi? Ialah warid yang sampai dalam kalbi insan tadi. Bila kalbi dia sudah ditawajuh, sudah dibersihkan, atau kalbi dia tadi sudah memahami akan makna-makna asma yang tuan cempakkan daripada makamul inzal, ketika itu tawajuh dia lagi cantik. Ya, tawajuh dia lagi kemas. Maka bila dikendaki pada hamba itu akan kebajikan dia, maka dilimpahkan atasnya bersegala ulum, ya, berbagai-bagai ilmu yang dicempakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati insan tadi, dan ma'arif, dan segala makrifat. Bila dapat ni, bila hati dia dibersihkan, maka qalbi kita bersihkan minal aghyar, farriq qalbak minal aghyar, bau yamla'hu bil ma'arif wal asrar, barulah dipenuhkan dengan sir daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Maka bila dikehendaki pada hamba itu akan kebajikan, maka dilimpahkan. Mana siapa kehendaki? Allah Ta'ala. Limpahan faid atau fuyudat istilah dia, semua daripada dia. Ya, limpahan kalbi daripada segala ulum, ma'arif. Ma'arif jamak daripada ma'rifah. Ma'rifatan il ma'arif jamak dia. Maka jadilah baginya baik segala hal. Iaitulah jadilah wasilah bagi baik segala amal. Bila ahwal qalbi dia cantik, ada ma'rifat, ada mahabbah, tentu amal dia akan cantik, bersih. Dan kerana inilah diisyaratkan oleh Imam Abu Hamid radhiyallahu an, itu Imam Al-Ghazali, dengan katanya tak dapat tiada bagi tiap-tiap makam itu daripada ilmu. Ya Allah. Tiap-tiap daripada makam kedudukan tadi dia ada apa? Ilmu dia, mana pengetahuan dia, pendedahan dia, dan hal dan amal. Maka ilmu tu jadi hal, dan hal itu akan jadi amal. Daripada kelakuan yang baik dia akan menterbitkan amal yang cantik. Itu rangkaian antara kalbi, zahir, dan juga anggota yang batin. Allah. Maka kata setengah mereka itu, maka barang siapa baik hatinya dengan apa? Segala nur. Tu baiknya kalbi bila ada pancaran nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan cepatkan nur dalam kalbi dia, nur intibah, ya, nur tawajuh, nur muwajjahah, ya, banyak nur yang tuan bawa ke bagian nur yang cepatkan. Sebab dengan al-anwar, matayal qulubi wal asrar. Segala nur itu dipanggil matayah, kenderaan bagi berjalannya rohani ke hadrat Tuhan. Bagaimana kalau tidak ada nur, yang ada zulmah, kegelapan. Bila gelap nak berjalan macam mana? Lawan nur ialah zulmah, zulmatul jahli, zulmatul ghafla, zulmatul ma'asi. Ya, kegelapan maksiat, kegelapan kelalaian, kegelapan kemungkaran, itu semua menudung pintu hati seseorang.
Sebab lawan dia ialah nurul ilmi, nurul tawajuh. Itu semua nur. Nur ilmu, nur tawajuh dengan Tuhan, ya. Nurul muraqabah, nurul musyahadah, ya. Nurul yakin, semua ada macam-macam. Macam-macam pancaran nur dalam kalbi insan tadi. Apa nur? Quwwatul yakin alladhi yusmiru halawatul iman wa hawatul ibadah. Itu sengaja pada makna dia. Nur tu maknanya quwwatul yakin, kekuatan keyakinan yang kuat. Alladhi yusmiru halawatul iman, yang membuahkan kemanisan iman, ya, kelazatan ibadat. Itu nur tu. Berlalai dia ada sentapan rasa sam. Itu maksud dia nur. Nur yang masuk dalam kalbi dia, kesedaran dia, kesedapan dia. Itu peringkat-peringkat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kadar yang ditetapkan oleh Tuhan. Yang mana Tuhan dah susun cara ni. Kalau peringkat ni disusun di bagian, kalau atas lagi disusun cara di atas, di bagian atas pula. Semua walhasil hakikat daripada dia semua. Dan kata setengah mereka itu ba'dal arifin, maka barang siapa baik hatinya, apa baik hatinya? Kosong daripada makhluk. Itu mana baik hati. Lagi hati dia berkawan dengan makhluk terikat tu, tak belum lagi, belum sempurna, masih kotor dunia, ya. Bersihnya hati daripada yang lain, itulah baik hati maksudnya. Jadi dia kata sini, setengah mereka itu, maka barang siapa baik hatinya, dengan apa baik? Dengan segala nur. Maksudnya baiknya hati itu dengan pancaran nur yang turun, ya, yang turun daripada ulum, daripada ilmu dan ma'arif, ya. Pancaran nur datang daripada pengetahuan dia, ulum dan ma'arif. Ulum ay ulumul laduniyah, ilmu yang terus dari Tuhan. Ma'arif al-ma'rifatul rabbaniyah, ma'rifat dibangsa kepada Tuhan. Maka jadilah taatnya daripada segala ilat. Maka sucilah taatnya daripada segala ilat. Tengok dekat adab besar ni. Maka sucilah amalan dia, taat dia berbagai bentuk. Suci dia daripada mana? Daripada segala illatun. Apa ilat? Penyakit. Riyak, wujud, semua 800 ulama kira penyakit kan. Dia akan bersih bila tu? Bila tajalli nur, Tuhan bukakan nurul ulum, nurul ma'arif dalam kalbi seseorang tadi, ya. Maka sucilah hati. Sebab bila hati dah dijazbah, tuan-tuan terik dengan nur jazbah, desam, dia tak nampak orang lain, dan dia berseronok dengan Tuhan. Ketika itu hati di mana? Bulat, ya, bulat dengan Tuhan, langsung dia tak kisah dengan orang. Situlah kelazatan di hati. Dia gosap, bila dia paling kat orang, habis, ya. Dan barang siapa telah suci taatnya, ya, tadi dia kata barang siapa suci taat dengan segala ilat. Jadi bila taat itulah suci daripada segala ilat, maka baiklah segala amal. Bila kalbi dia sudah bersih daripada mazmumah, maka dia tengok amal dia akan cantik, ya, cantik, bersinar nur di dalam. Ya Allah. Maka segala amal dan segala hal itu hanya yang menetap akan dia di dalam hati. Apa dia? Wujuduz zik fil qalbi. Dia nak tahu nak masuk bab zikir. Segala amal akhwal tu hanya menetapkan akan dia. Ya, sebab penting zikir banyak. Dia tetap tamakun dalam kalbi, wujud zikir pada hati. Mana bila hati dia tidak putus dengan Allah Ta'ala, dan lisan dia begitu juga, maka dia akan dapat, ya, kurnia-kurnia sedepan demikian. Penyakit-penyakit itu akan selamat, dan dia akan dapat berbagai madat, bantuan daripada Ta'ala. Dan daripada kesempurnaannya itu dengan apa? Hudur dalamnya, ya. Zikir itu makna apa? Syuhudul mazkur wa dawamul hudur. Itu makna zikir. Pada makna zikir, syuhudul mazkur, musyahadah akan yang disebut, mazkur yang disebut. Siapa dia? Allah Ta'ala. Hati disyuhud akan Ta'ala. Kemudian wa dawamul hudur, kekal hati dihadir dengan Tuhan. Itu makna zikir yang dikendaki. Dia akan boleh natijah di berbagai-bagai. Dan jangan sekali-kali tinggalkan zikir. Majlis zikir, di zikir sendiri untuk individu, jangan tinggal. Kerana
ketiadaan hudur. Oleh kerana kita tak hadir hati kita, tak nak zikir, jangan. Tetapi sebut olehmu akan Tuhanmu atas tiap-tiap hal, semua keadaan, senang, susah, sehat, sakit, darat, laut, di mana, rumah, di luar rumah, ketiga ada orang, tak ada orang, zikir jangan putus. Sebab itu makanan roh kita. Seperti yang dikata oleh Tuan Pengarang, la tatrukiz zikra li adami hudurika ma'allahi fi li anna ghaflatak an wujudi zikri asyaddu min ghaflatika bi wujudi zikri. Jangan engkau tinggalkan akan zikir kerana ketiadaan hudur, hati tak hadir kepada serta Ta'ala. Zikir-zikir tak kosong lah, tak ingat pun, malah zikir, jangan. Ya, zikir kosong, zikir jangan berhenti. Kerana bahawasanya lalaimu daripada ketiadaan wujud zikir amat, ya, terlebih jahat, terlebih sangat jahat daripada lalai dalam wujud zikir. Dia lalai dalam zikir, dengan lalai terus tak zikir, lalai tak zikir lagi teruk, itu maknanya, ya. Kerana bahawasanya lalai daripada zikir, mana tak zikir langsung, menjauhkan daripada Ta'ala dan berpaling daripada pada kuliah sekalian dia. Dan lalai dalam zikir itu hudur pada juz'iyah, ya, saya juzuk dia ada makna dia ingat juga. Dan kerana bahawasanya dalamnya zikir itu menghiasi anggota dengan ibadat, paling tidak pun anggota kita, mulut kita masih menyebut nama Allah Ta'ala, dan lalai dalam zikir tadi, itu lagi teruk. Dan lalai itu menghilangkan akan dia. Jadi mana walhasil apa? Zikir jangan tinggal lah, tu maksudnya. Tinggal zikir habis lah tuan-tuan ni. Tak ada connect lagi dengan Tuhan habis. Ya. Dan pengalaman salik dan para wasilin, biasanya pembukaan tu nak dapat, dia akan ada ujian. Ujian apa yang biasa aku? Dia punya kemalasan tu luar biasa. Ya, kadang-kadang zikir-zikir malas kita lawan, tapi dia punya malas hari ni Tuhan nak bagi tu, dia punya malas macam nak tombang kita rasa. Berat nak angkat tasbih pun tak mampu. Mengantuk lah gitu macam-macam. Bila kata lawan tu betul, ada satu pembukaan dia nak buka. Itu pengalaman orang yang berjalan ni. Bila nak bagi satu hadiah tu, dia uji kita. Dia punya malas ni macam tu. Pasal hari ni malam tu kata. Ya, jam tu kata. Terlawan tu minta pertolongan dengan dia. Kalau kena macam cepat mengadu hal pada dia. Ya Allah, engkau selamatkan aku daripada ujian ni. Bukakanlah ya pembukaanmu ni. Dan kata Al-Wasiti, kata Wasiti radhiyallahu an, bermula lalai daripada menyebutnya itu terlebih sangat daripada lalai dalam zikirnya. Lalai daripada andi matruk, wantu tak berzikir, itu lebih teruk daripada lalai ketika dia berzikir. Maka dikata orang bagi Abi Usman An-Nahdi radhiyallahu an, dia kata kami zikir akan Allah dan tiada kami dapat akan manis. Ya, kami zikir-zikir Tuhan tapi tak dapat pun manis. Macam mana nak buat kan? Dan dapat kami akan manis dan hudur, mana kehadiran hati dengan Tuhan itu tak dapat. Maka katanya, puji olehmu akan kami, akan Allah Ta'ala, puji jua oleh kamu akan Allah Ta'ala atas menghiasi anggota daripada segala anggota kami dengan taat. Itu cara dia. Kalau kita zikir tak hadir, lalai, atau kita semayang tak khusyuk, lalai, tukar gear. Faham tukar gear? Bagi gear syukur. Tukar rasa apa? Alhamdulillah, segala puji ya Allah, engkau izinkan aku dapat menyebut nama engkau. Dapat aku ada semayang, dapat semayang dan sebagai ibadat lain. Mana kita guna gear syukur. Sebab rahsia di dalam tu ada tu, la in syakartum la azidannakum. Bila kamu syukur aku tambah. Mana nakkan ziyadah dalam zikir. Kalau kita speed tadi tak boleh jalan, dia jam, pusing. Tukar gear, pakai gear syukur pula. Syukur Allah Ta'ala beri kita dapat zikir. Itu maksudnya. Dia akan rasa ni, perubahan dia akan rasa, kelazatan tu. Itu berkata Abu Usman An-Nahdawi. Dan kata setengah mereka itu, syukurlah engkau akan Allah Ta'ala atas barang yang dikurniakan daripada zikir lisan. Kita syukur zikir lisan, dia akan beri lagi tambahan. Dan jikalau melakukan kepada tempatnya mengumpat nasaya tiada engkau berbuat dia.
Kalau Tuhan letakkan kamu ketika itu mengumpat, tak dizikir langsung. Kurang-kurang pun kita dah tergelak daripada benda yang tak elok. Ucapan-ucapan, perkataan-perkataan tak elok, sebab itu kita basahkan dia dengan zikir. Ya. Pada hadis Nabi kata apa? Afdalul iman an tamut walisanuka ratban min zikrillah. Afdal iman, iman paling afdal di antara keafdal iman, kamu mati sedangkan lidah kamu basah menyebut nama Allah. Itu di antara dia. Bila Nabi puji tu ada rahsia dalam semua tu. Sebab dia suruh kita apa? Sentiasa zikir, jangan putus. Dan kata setengah mereka, syukurlah engkau akan Allah Ta'ala atas barang yang dikurniakan daripada zikrul lisan. Kita boleh menyebut. Dan jikalau melakukan pada tempatnya mengumpat, dia kata pusing, dia tutup itu, dia buka lidah kita mengumpat, takkan teruk. Nah, saya tiada engkau berbuat akan dia. Tak boleh berzikir kita tuan ni. Tu syukur tu. Dan Allah Ta'ala terlebih memuliakan daripada bahawa ya dihudurkannya hamba dengan lisannya, tiada memuliakan dia dengan hudur hatinya. Dan sebut olehmu dengan lisanmu bersungguh-sungguh, ya, dirimu dengan hudur hati tadi, maka fa'asa an yarfa'ak min zikrin ma'awjudin ghaflah ila zikrin ma'awjudin yaqazah. Maka mudah-mudahan kita kekal yakin tadi, bersungguh-sungguh diangkat oleh Allah Ta'ala, akan dikau daripada zikir serta diperolehi lalai kepada zikir diperolehi jaga. Ya, daripada zikir lalai dia ghaflah kepada yaqazah. Itu semua mudah bagi Allah Ta'ala. Dengan lutfinya, kasih sayang dia, lemah lembut dia dan inayah bantuannya, kerana bahawasanya jaga itu ingat hati daripada mengantuk ghaflah. Yaqazah tu makna apa? Jaga hati daripada mengantuk ghaflah. Mana kelalaian disupakan macam orang mengantuk. Kalau mengantuk macam nak buat kerja ni, tak boleh buat kerja ni. Jadi lalai itu macam orang mengantuk. Dan tidur jahalah, mengantuk orang tidur mana teruk tidur. Maka kejahilan itu dimisalkan dengan tidur, ya. Lalai itu dimisalkan dengan mengantuk. Jadi bila dia lalai, dia mengantuk, akhir tidur, dia jahil apa? Jahil dengan Tuhannya, maksudnya. Ya, walaupun ilmu syariat dia banyak, jahil dengan Tuhan itu maksudnya. Kepada hadrat wafa dan adab khidmah, ya, mana hadrat menyempurnakan tanggungjawab dia, dan adab mana berkhidmat dia dengan Tuhan. Di sanalah berpindah ia daripada zikir lisan kepada zikir qalbi, yang hudur daripada melazimkan dia. Dan kerana inilah isyarat muallif tuan pengarang dengan katanya apa? Min zikrin ma'awjudi yaqazah ila zikrin ma'awjudil hudur. Daripada lalai tadi kemudian dijaga, daripada jaga pula sampai hudur. Seperingkat. Yang penting dia istiqamah dan minta pertolongan daripada Ta'ala. Serta daripada tadi dia dizikir serta jaga yaqazah kepada zikir serta apa? Hudur qalbi dia serta Allah. Dan adalah hudur mana hadir hati itu kepada mereka itu ialah hudur dengan hak Ta'ala. Bila? Tatkala ghaibnya daripada sekalian panca indera. Ketika dia tak rasa apa dia kata. Ya. Dia pernah dalam surut dia ada satu warid penghapusan. Tak rasa betul hapus, dia hilang tuan. Tak rasa dia je. Dia bagi macam-macam bentuk. Daripada memandang segala areal lenyap, dan daripada makam ini berpindah ia daripada zikir qalbi kepada zikir sir. Apa zikir sir? Ghaib daripada barang yang lain. Sebab tu bila zikir dia rasa hilang, mana dia terlayak duduk makam sir. Ya. Bagi kita tanya warid, kata kita tak nampak dan hilang dia je. Tu makam sir boleh masuk. Ya. Lain daripada masuk asyik dengan Tuhan. Dan kerana inilah diisyaratkan oleh mu'alif dengan katanya wa min zikri ma'awjudil khudur, daripada zikir serta hudur ila zikrin ma'awjudil ghaibah. Ni habis lenyap fana terus. Wujudil ghaibah lenyap anma daripada barang siwallah atau siwal mazkur, daripada selain daripada yang disebut, daripada disebut huwallahu ta'ala, ketika dia lenyap terus. Dan daripada zikir serta daripada hudur hati dia kepada zikir daripada ghaib. Ghaib mana lenyap mana hilang dari barang yang lain dari mazkur.
Mana yang hadir, yang terang pada dia, yang ada al-mazkur. Siapa mazkur? Allah Ta'ala. Yang lain hilang hingga masuk ya orang pada zikir itu ke dalam mazkurnya. Masuk dalam apa? Ya, mazkur, dalam kawalan mazkur, mendapat madat dan sebagainya. Bukan dimasuk di Tuhan tak. Lepas tu kalau zikir bila kita buat Allah, tu kita buang habis tuan-tuan. Buang ingatan lain tu dengan dia je. Bau tasbih Allah, Allah. Apa sedap dia main. Hingga masuk ia kepada ke dalam mazkurnya dan gaib sertanya. Masuk dalam mazkur mana apa? Lenyaplah tuan-tuan. Bukan masuk dia bersatu dengan Tuhan tu kapi intikap itu. Kita makhluk mana boleh ittihad tu kapi ittihad tak boleh. Masuk dengan masuk dia punya apa tu? Syukur hati dia tenggelam habis. Ya. Lepas tu kalau orang dah kasih hebat dia kata apa? Engkau aku engkau. Itu maksudnya. Maksudnya apa? Lenyap pandangan dia. Dia asyik. Bukan mana bersatu zat dia bukan. Kuasaan dia. Sebab dia qadim, kita hadis, mana boleh sama. Dan mazkur dan ghaib sirnya tadi. Terkala apa? Zuhurnya. Mana terkala zuhur, tuan tajali tu mana zuhur. Dia tajalikan, dizahirkan. Lenyap. Confirm lenyap. Kalau dia masih merasa diri dia lagi, mana belum tajalli, belum berlaku. Pentajalian membakar syu'ur nafs. Dia membakar akan kesedaran diri. Ya, hilang tu maksudnya. Maka adalah ya ghaib zikirnya dengan zikir. Ketika itu dah lenyap dalam zikir. Dan pada ketika itulah ya adalah makam zikir lisan, itu makam orang yang ahli ghaflah, dia bersegaru awam. Jadi zikir lisan tu peringkat awam. Tapi jangan tinggal. Dan makam zikir dengan lisan dan jaga yaqazah qalbi itu makam orang yang ahli suluk. Qalbi dah mulai berjalan. Dan makam zikir hudur dalam hadrah mazkur itu makamul khawas. Dan makamul ghaib lenyap ghaibah an siwa mazkur. Jadi daripada mazkur disebut Allah Ta'ala, daripada zikir itu dipanggil makam khawasul khawas, pilihan atas pilihan, dan orang yang ahli fana anil fana. Mana dia pergi pada baka. Bila fana wal fana lenyap, maka dia dalam baka. Baka makna apa? Ru'yatul khalqi billah. Setiap saat dia pandang makhluk semua dengan Tuhan. Terikat. Keterikatan tu dia rasa, bukan dia tahu tuan. Dia rasa betul zauqi. Itu dia berasa dia lain. Itu dia antara pengalaman-pengalaman disebut oleh Tuhan pengarang kita. Habislah. Maka sentiasa zikir dengan kata dia la ilaha illallah serta ikhlasnya. Sampai kepada bawah. Peringkat-peringkat akan dibahas belakangnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa lana fa inna khayra kullahu bi yadika anta. Allahumma hafizna. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Thank you.